Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini, kami daripada kumpulan pertama akan membentangkan tajuk tugasan kami yang bertajuk bagaimana teori komunikasi dan pembelajaran dapat digabungkan dalam pengajaran bahasa Melayu untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Dalam dunia pendidikan hari ini, keberkesanan pengajaran bukan hanya bergantung kepada isi pelajaran yang disampaikan, tetapi juga kepada cara bagaimana guru berkomunikasi dan memahami cara murid itu belajar. Teori komunikasi membantu guru menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan menarik, manakala teori pembelajaran membantu guru memahami bagaimana murid memproses dan mengaplikasikan ilmu yang diterima. Oleh itu, apabila kedua-dua teori ini digabungkan, guru dapat mewujudkan suasana PDP yang lebih berkesan, interaktif dan bermakna untuk murid-murid, khususnya dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan gabungan teori komunikasi dan teori pembelajaran dalam pengajaran bahasa Melayu ini. Pertama, gabungan kedua-dua teori membantu guru menjadi penyampai yang berkesan. Guru dapat menyesuaikan gaya bahasa, nada suara dan kaedah komunikasi agar lebih mudah difahami oleh murid. Kedua, ia membantu murid memahami isi pelajaran dengan lebih mendalam kerana proses pembelajaran disusun mengikut cara murid menerima maklumat, iaitu sama ada melalui pemerhatian, perbincangan atau latihan amali. Ketiga, gabungan teori ini juga meningkatkan interaksi dua hala antara guru dan murid. Murid bukan lagi pendengar pasif tetapi turut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Akhir sekali ialah membantu melahirkan murid yang berkeyakinan, fasih berbahasa dan mampu berfikir secara kritikal melalui penggunaan bahasa Melayu yang berkesan. Bagi mencapai tujuan pembentangan ini, kami telah menetapkan beberapa objektif utama, iaitu pertama, menjelaskan konsep teori komunikasi dan teori pembelajaran dalam konteks pengajaran bahasa Melayu. Kedua, menerangkan kepentingan dan peranan kedua-dua teori dalam meningkatkan keberkesanan PDP. Ketiga, menunjukkan cara bagaimana gabungan teori komunikasi dan teori pembelajaran ini dapat diaplikasikan oleh guru dalam aktiviti pengajaran yang sebenar. Dengan objektif ini, kami berharap pembentangan kami ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana guru boleh menggunakan teori-teori ini untuk menjadikan PDP bahasa Melayu lebih menarik dan berkesan. Seterusnya, model komunikasi iaitu Shannon dan Weber diperkenalkan pada tahun 1949. Model ini menerangkan bagaimana proses penyampaian mesej berlaku antara pengirim dan penerima. Dalam model ini, terdapat 5 komponen utama iaitu pengirim, mesej, saluran, penerima dan maklum balas. Sebagai contoh, dalam bilik darjah, guru ialah pengirim yang menyampaikan mesej atau isi pelajaran kepada murid melalui saluran seperti suara, papan tulis ataupun slide. Murid sebagai penerima akan memberi maklum balas sama ada dengan menjawab soalan atau bertanya semula jika mereka tidak memahami. Model ini juga menekankan adanya unsur noise atau gangguan seperti penggunaan bahasa yang terlalu sukar, gangguan bunyi atau perhatian murid yang terganggu. Oleh itu, guru perlu memastikan mesej yang mereka sampaikan itu dengan jelas, sesuai dengan tahap murid dan bebas daripada gangguan supaya komunikasi dalam PDP lebih berkesan. Saya akan bentangkan bahagian saya iaitu komunikasi dua hala. Yang pertama ialah konsep asas. Baik, pertama sekali saya ingin jelaskan tentang konsep komunikasi dua hala. Komunikasi dua hala bermaksud proses pertukaran maklumat antara guru dan murid secara timbal balik. Dalam konteks ini, guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga memberi peluang kepada murid untuk bertanya soalan, memberi pendapat dan berkongsi idea. Dengan cara ini, interaksi dalam kelas menjadi lebih aktif dan bermakna. Kedua ialah kepentingan dalam pengajaran. Seterusnya, mari kita lihat kepentingannya dalam proses pengajaran. Komunikasi dua hala membantu meningkatkan kefahaman murid melalui soal jawab dan perbincangan. Ia juga mendorong pembelajaran yang lebih aktif, menggalakkan pemikiran kritikal, dan yang paling penting membina hubungan yang positif antara guru dan murid. Apabila wujud hubungan yang baik, suasana pembelajaran menjadi lebih selesa dan menyeronokkan.
Ketiga ialah strategi pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan, terdapat beberapa strategi yang boleh digunakan oleh guru. Antaranya, guru boleh menggalakkan murid bertanya soalan terbuka menggunakan teknik think, pair, and share atau membentuk perbincangan kumpulan kecil. Selain itu, guru juga boleh menggunakan aplikasi interaktif seperti Padlet, Minimeter, atau Kahoot untuk menjadikan komunikasi lebih menarik dan berkesan, terutamanya dalam kelas abad ke-21. Keempat ialah kesan terhadap pembelajaran. Apabila komunikasi dua hala diamalkan, murid akan lebih bermotivasi untuk belajar dan lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Guru pula dapat menilai tahap kefahaman murid dengan lebih tepat. Secara keseluruhannya, kelas akan menjadi lebih dinamik, kolaboratif, dan inklusif, bukan lagi hanya berpusat kepada guru semata-mata. Yang kelima ialah cabaran dan cara menangani. Akhir sekali, mari kita lihat cabaran yang mungkin dihadapi. Ada murid yang fasif atau malu untuk bersuara. Dalam situasi ini, guru boleh menggunakan pendekatan yang lebih mesra dan menyoal secara bertahap supaya murid lebih berani memberi respon. Selain itu, kekangan masa juga sering menjadi isu. Guru boleh mengatasinya dengan mengadakan sesi maklum balas ringkas atau refleksi mini di akhir pengajaran. Kesimpulannya, komunikasi dua hala bukan sekadar pertukaran maklumat, tetapi satu proses membina hubungan dan pemahaman bersama antara guru dan murid. Apabila komunikasi ini berlaku dengan berkesan, maka proses pembelajaran akan lebih hidup, bermakna, dan menyeronokkan. Seterusnya ialah kesantunan bahasa dan nada suara. Pertama, konsep utama. Pertama sekali, saya akan terangkan konsep utama. Kesantunan bahasa merujuk kepada penggunaan bahasa yang sopan, beradab, dan menghormati pendengar. Nada suara pula memainkan peranan penting dalam menyampaikan mesej dengan berkesan dan penuh empati. Apabila guru menggunakan bahasa yang santun serta nada yang terkawal, yang mencerminkan profesionalisme dan kepribadian seorang pendidik yang beretika. Kedua ialah kepentingan dalam pengajaran. Seterusnya, dari segi kepentingan, penggunaan bahasa yang santun dapat mewujudkan suasana bilik darjah yang positif dan selamat secara emosi. Ia meningkatkan keberkesanan komunikasi antara guru dan murid, serta mendorong murid meniru teladan yang baik dalam pertuturan harian mereka. Dengan cara ini, murid bukan sahaja belajar isi pelajaran, tetapi juga nilai adab dan hormat dalam komunikasi. Ketiga ialah strategi pengamalan. Antara strategi yang boleh diamalkan termasuklah menggunakan ungkapan sopan seperti sila, terima kasih, dan bolehkah ketika memberi arahan. Guru juga perlu mengawal nada suara agar sesuai dengan situasi. Tegas apabila perlu, tetapi tidak meneging. Selain itu, gunakan intonasi mesra ketika memberi pujian, teguran atau bimbingan supaya murid tidak merasa tertekan. Guru juga boleh melatih murid menggunakan bahasa santun melalui aktiviti lisan seperti perbincangan, dialog, dan pembentangan. Yang keempat pula ialah kesan terhadap pembelajaran. Apabila kesantunan bahasa dan nada suara diamalkan, murid akan lebih bermotivasi dan yakin untuk berkomunikasi. Ia juga dapat mengurangkan salah faham dan konflik dalam bilik darjah. Secara tidak langsung, ia membantu membentuk budaya komunikasi yang berhema. Saya akan membentangkan tentang teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky. Teori ini menekankan bahwa murid membina pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, guru boleh melaksanakan aktiviti seperti perbincangan kumpulan, simulasi, dialog, atau lakonan pendek bagi membantu murid memahami penggunaan bahasa dalam situasi sebenar. Contohnya, ketika mengajar kemahiran bertutur, guru boleh meminta murid melakonkan situasi harian seperti berbual di kantin atau berurusan di pejabat pos. Melalui aktiviti ini, murid dapat mempelajari kosakata dan struktur ayat dengan lebih mendalam. Guru berperanan sebagai fasilitator yang memberi bimbingan dan bantuan sementara supaya murid dapat mencapai tahap kefahaman yang lebih tinggi, selaras dengan konsep zon perkembangan proksimal oleh Vygotsky. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran bahasa Melayu lebih bermakna, aktif, dan menyeronokkan. Saya akan membuat pembentangan tentang penggabungan teori pembelajaran seperti teori pembelajaran sosial dan juga teori behaviorism. Yang pertama, teori pembelajaran sosial yang dipanggil Bandurang. Belajar melalui pemerhatian peniruan. Guru boleh menjadi model bahasa seperti sebutan, intonasi dan juga kesantunan. Antara contohnya, guru boleh mencontohkan dialog seperti "Selamat pagi cikgu", dan ia juga memberi kesan murid akan meniru cara bertutur
dan juga membina kemahiran dan juga kesantunan berbahasa. Okey, teori yang kedua pula adalah teori behaviorism Skinner. Okey, teori behaviorism ni ia adalah pengukuhan positif membentuk tingkah laku berbahasa. Guru memberi pujian ataupun markah tambahan apabila murid bertutur dengan betul. Kerana apabila guru membuat seperti ini, ia memberi kesan kepada murid. Murid lebih termotivasi dan juga membentuk tabiat bertutur secara gramatis. Secara kesimpulannya, pergabungan teori komunikasi dan teori pembelajaran seperti teori pembelajaran sosial dan teori behaviorism ni, ia dapat memperkukuh keberkesanan pengajaran bahasa Melayu. Dan guru juga dia bukan sahaja menjadi penyampai ilmu, tetapi juga dia model komunikasi dan juga pemberi pengakuan positif yang mampu membentuk sikap serta kemahiran bahasa murid. Saya akan membentangkan gabungan kedua-dua teori dalam pengajaran bahasa Melayu. Gabungan kedua-dua teori ini amat penting kerana ia menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu lebih interaktif, menyeronokkan dan bermakna. Teori komunikasi menekankan cara penyampaian mesej yang jelas serta berkesan, manakala teori pembelajaran membantu murid membina pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Sebagai contoh, apabila guru menggunakan pendekatan komunikasi dua hala, murid diberi peluang bertanya soalan dan berkongsi pandangan. Dalam masa yang sama, teori konstruktivisme diaplikasikan apabila murid membina makna sendiri melalui aktiviti perbincangan atau simulasi. Guru juga berperanan sebagai model komunikasi berkesan seperti yang ditekankan oleh teori pembelajaran sosial Bandura. Melalui pemerhatian, murid meniru sebutan, intonasi dan kesantunan guru dalam berbahasa. Tambahan pula, unsur behaviorisme seperti kejaran dan ujian membantu mengukuhkan penggunaan bahasa yang betul dan sopan dalam kalangan murid. Kesimpulannya, gabungan teori komunikasi dan teori pembelajaran bukan sahaja meningkatkan kefahaman murid terhadap bahasa Melayu, tetapi turut membentuk sikap positif, keyakinan diri dan kemahiran berkomunikasi yang tinggi. Sekian, terima kasih. Saya akan membentangkan tentang penggunaan teknologi dan media dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Penggunaan teknologi dan media dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu membantu menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Melalui video, aplikasi bahasa dan platform digital seperti Padlet dan Kahoot, murid lebih mudah memahami isi pelajaran dan berpeluang berkomunikasi secara aktif. Kaedah ini juga membolehkan guru menggabungkan teori komunikasi dan teori pembelajaran bagi meningkatkan penglibatan serta kefahaman murid. Kesimpulannya, teori komunikasi dan teori pembelajaran saling melengkapi dalam menjadikan pengajaran bahasa Melayu lebih berkesan. Guru dapat menyampaikan mesej dengan jelas, membina hubungan positif dengan murid serta merancang aktiviti yang menyeronokkan dan berpusatkan murid. Oleh itu, gabungan teori komunikasi, teori pembelajaran, dan penggunaan teknologi menjadikan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu lebih dinamik dan bermakna. Pendekatan ini membantu murid menguasai kemahiran bahasa, membentuk mereka menjadi penurut yang yakin, kreatif, dan beradab. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.